Okay dah tadi aku dah tak accept dah. Sorry. Kita buang lagu. Jom start. COVID-19 yang mula menular Disember tahun lalu. Pula tengok berita tu. Positif virus turut menunjukkan peningkatan. Setakat ini sebanyak 80 juta. Okay guys, Assalamualaikum. Clear tak? So, kalau boleh untuk sharing ni aku tak nak korang record lah apa benda kan. So korang ambil pen, ambil kertas, salin sendiri. Kalau korang record pun tak ada guna juga. Sebab aku share 30% sahaja. Okay Nampak? Clear. Okay, so aku tahu mana yang join untuk free webinar ni. Aku bukan nak berbangga diri ke apa ke kan. Aku just nak tolong. Ada yang orang tak boleh trade, yang tak mampu trade. So aku nak tolong lah orang yang mana baru nak start trade ke ataupun tengah mencari skill tu kan. So dekat sini aku akan share sedikit apa yang aku tahu pasal market. Okay, so before kita nak start trade, benda paling penting adalah kita kena jaga kita punya emosi lah. So first thing, before kita nak trade, kita tak boleh fikir kita nak trade hari ni, esok kita nak beli. Macam-macam lah, kita nak jadi millionaire. Okay, so memang benda ni based on rezeki. Tapi if korang tak usaha, korang takkan dapat benda ni. Ada yang dah trade 5, 6, 7 tahun still lagi mencari. Sebab apa? Sebab diorang kena mengkaji, kena lalui MC apa semua tu. Itu semua adalah pengalaman. So korang tak boleh avoid benda tu. Korang tak boleh avoid. Korang kata kalau korang nak trade hari ni, korang baru belajar trade hari ni, dalam seminggu korang nak profit kau. So benda tu susah lah. Ada orang boleh buat. Okay, tapi benda tu akan take time. Okay, so aku malam bebel banyak. Okay, so first thing aku nak ajar korang adalah pasal direction. Okay, sebab apa direction? Sebab kebanyakan orang tak tahu direction market ni sebenarnya. Then dia start di lower time frame. Okay, so first thing first, number one adalah direction. Direction market. Okay, so benda pertama, before korang nak trade, korang mestilah kena tahu direction market dulu. Ni paling basic, paling asas, benda paling penting korang kena tahu direction lah. Okay, so macam mana kita nak tahu direction market tu? Macam mana kita nak determine direction market tu nak pergi mana? Okay, so first thing, direction market korang just perlu tahu dia ada buy dan sell sahaja, ke atas ataupun ke bawah. Okay, market direction, buy ataupun sell. Tak ada korang nak loan ke, pinjaman ke, tak ada benda tu. Just ada buy, butang buy, tekan buy ataupun tekan sell. Okay, so untuk korang tahu either dia adalah direction buy ataupun direction sell macam mana. Okay, untuk tahu direction kita perlu menggunakan higher time frame. HTF ni adalah higher time frame. So apa yang dimaksudkan dengan higher time frame ni? Okay, higher time frame ni kita hanya menggunakan time frame yang besar sahaja untuk kita tengok direction market. Contoh macam kat sini, aku just pakai untuk direction adalah monthly, weekly
and daily sahaja. Ini adalah untuk direction. So korang just perlu pakai monthly, korang just perlu tengok monthly, weekly, daily saja. Daripada sini, bawah daripada daily H4 sampai M1 korang tak payah tengok pun untuk tengok direction. Sebab apa? Sebab monthly, weekly, daily ni dikategorikan di dalam higher time frame yang besar. Okay, so memang setup monthly, weekly, daily ni lambat. That's why lah trading ni bukan senang. Hanya untuk orang yang sabar sahaja yang boleh survive. Maybe dia boleh main H4 sampai M1, maybe profit, Isnin sampai Khamis profit, then hari Jumaat dia terciduk. Sebab apa? Sebab dia start dekat lower time frame. So untuk korang elakkan daripada loss apa semua, loss tu biasa, tapi jangan sampai MCD. Untuk korang konsisten, korang mesti kena tahu higher time frame ini. Korang mesti kena pandai pakai higher time frame. Okay, so itu untuk direction, higher time frame. Okay, number 2. Okay, so nombor 2. Okay, so before korang nak trade, korang mesti kena ada strategi. Korang mesti kena ada strategi. Maksud strategi kat sini apa dia? Contohlah korang ada 1000 USD. So korang jangan riskan akaun korang 1000 USD di dalam satu akaun sahaja. Maksudnya korang kena split akaun korang ni kepada kepada 2 akaun. Okay, satu 500. Satu lagi 500. So bila akaun yang first ni MC, korang still lagi ada satu lagi akaun. So korang tak akan burn 1000 USD macam tu saja. Okay, so untuk strategi ni korang kena pandai-pandai lah, tengok bajet berapa yang korang mampu. Kalau korang ada 100 USD, okay, pecahkan 100 USD tu kepada 5 akaun ke, 10 akaun ke, ataupun 2 akaun ke. Tengok berapa yang korang mampu. Okay, nombor 3. Emosi. Okay, nombor 3 ni, emosi ni benda yang paling penting. Ini tak semua trader ada. Benda ni lah yang paling susah sekali. Emosi. Sebab apa benda ni paling susah, emosi? Sebab even kalau korang punya technical power macam mana sekalipun, kalau emosi korang zero, automatic technical korang akan ikut emosi. Sebab apa? Sebab bila korang dah emosi, automatic korang tak akan menggunakan teknik-teknik yang korang belajar selama ni. Korang akan guna apa? Korang akan guna hati. Dan korang akan ikut hati korang. Ni boleh buy ni. Okay, confirm boleh buy. Lepas tu korang pergi full margin. Memang MC lah. Nak full margin tak salah. Nak full margin, korang nak tekan sampai habis margin pun tak salah. Tapi korang kena tahu tempat yang betul, ataupun kita panggil dia sebagai key level untuk kita full margin tu. Kalau korang full margin di tempat yang betul, confirm korang susah nak MC. Okay, so nombor 4. Okay, so nombor 4 ni kita masuk bab technical. Okay, so maybe kat sini semua dah tahu pasal engulfing. Maybe ramai dah tahu pasal engulfing. So engulfing ni benda yang aku guna. Okay, engulfing. Okay, so engulfing ni aku tahu ramai yang dah tahu pasal engulfing ni. Tapi betul ke cara korang tengok engulfing tu?
Okay, so sebagai contoh lah engulfing, aku lukis satu contoh engulfing. Okay, korang familiar kan dengan engulfing ni? Ini adalah engulfing cell ataupun bearish engulfing. Okay, so untuk cara aku, aku tak cakap cara orang lain salah, tapi untuk cara aku hanya menggunakan marking macam ni je untuk engulfing. Aku akan fokuskan di engulfing ini. Sebab apa aku fokuskan dekat engulfing? Sebab dengan bila korang tahu engulfing, automatik korang boleh cari dia punya direction market. Dengan menggunakan engulfing, korang boleh cari direction market. Direction market. Okay. So kejap lagi aku akan tunjuk dekat chat lah macam mana korang nak tengok. Dengan menggunakan engulfing, korang boleh predict lah macam mana market tu nak pergi, market tu nak bergerak. Okay, so ini contoh engulfing yang aku pakai. Okay, ramai tahu. First, ini adalah perfect engulfing lah. Okay, so untuk engulfing, untuk perfect engulfing ni, okay, so aku akan marking dekat mana? Aku akan fokuskan di belakang. Ni untuk engulfing sell lah. Kalau untuk engulfing buy, aku akan fokuskan di seller lah. Kalau untuk engulfing sell, aku akan fokus di buyer. Okay, so macam mana cara untuk aku marking engulfing ni? Sebab apa? Sebab bila aku marking engulfing, aku dapat tahu direction tu nak pergi mana. Okay, so ini contoh je untuk marking engulfing. Aku hanya menggunakan shadow atas dan shadow bawah. Okay, ini cara aku. Aku menggunakan shadow atas dan shadow bawah. Yang mana? Yang di buyer. So ini adalah engulfing sell lah, ataupun bearish engulfing. Okay, so ini adalah cara untuk aku marking. So contohlah, kita dah jumpa satu engulfing, tapi kebanyakan orang dia akan marking di mana? Engulfing ni dia akan marking di H4 ke bawah sampai M1. So untuk aku tak pakai pun H4 ke bawah. Okay, so apa aku buat? Aku akan cari engulfing ni di monthly. Aku akan cari engulfing ni di monthly sahaja. Sebab apa aku cari di monthly? Sebab aku nak tahu main direction engulfing dia nak pergi ke mana. Okay, korang boleh faham tak kat sini? Okay, contoh aku tunjuk kat chat. Okay, kita tengok macam GBP JPY. Okay, so untuk marking, korang jangan buka chart, korang terus tengok H4, zoom dekat-dekat macam ni sampai nak keluar mata kan. Jangan pergi H1 macam ni. Memang korang tak nampak apa-apa lah macam ni. Memang korang nampak dia nak naik, nak turun apa semua kan. So buka je chart macam ni, korang pergi je dekat monthly. Then korang buat apa? Korang zoom jauh-jauh sikit macam ni. Korang tengok daripada kiri sampai ke kanan. Tengok yang lepas-lepas dibuat apa. Jangan korang tengok, okay aku nak kaya esok, aku buka M1, H1, aku tengok sini lah. Aku buy sini, aku nak full margin. Esok beli Ferrari. Memang tak ah. Aku buat berapa terciduk macam tu. So korang pergi je monthly dulu. Pergi je monthly. Okay, kita step by step daripada monthly. Okay. Okay, korang boleh nampak kat sini. Dia dah susun cantik-cantik dah kat sini. Monthly, weekly, daily. So korang nampak tak kat sini? Circle dia daripada kiri ke kanan. So aku dah cakap tadi, untuk tengok direction kita just pakai
monthly, weekly dan daily sahaja untuk tengok, untuk cari direction. So direction kita based on marking kita punya engulfing. So aku akan cari engulfing dekat monthly ataupun dekat weekly ataupun dekat daily. Okay. Okay, so kita zoom jauh macam ni. Nampak kan? So bila korang zoom jauh macam ni, korang nampak apa yang terjadi kat sini. Yang lepas-lepas apa yang dibuat? Jatuh. So possible tak dia buat macam ni? Jatuh. Possible tak? Possible lah. Tak pun. Okay. Contoh, aku tunjuk satu contoh yang dah terjadi dekat GJ. Okay. Okay, contoh sini kita jumpa satu engulfing by ini. Ni cara marking dia. Shadow atas dan shadow bawah. Okay, shadow atas dan shadow bawah untuk bullish engulfing ataupun engulfing buy lah. Kalau engulfing sell, shadow atas, shadow bawah, kita fokus dekat buyer. Kita marking yang di belakang, yang buyer ni. Yang ni hijau ni. Kalau untuk buy, kita marking yang hitam ini. Okay, so kat sini kita marking yang hitam ini. Ni contoh yang dah terjadi, yang tunjuk kat korang. Korang nampak tak ini setup apa? Ini di monthly tau. Ini setup monthly. So dekat monthly, mesti confirm dia kena rebound kalau masuk zone engulfing tu. Kalau korang pergi dekat M1, okay, contoh korang jumpa mana satu yang dah terjadi, tengok. Okay, contoh korang marking kat sini, M1. Okay. So korang rasa dia boleh jatuh sini? Dia boleh jatuh sini, tu naik macam gini tak? Kita tak tahu sebab apa? Sebab ini di M1. Ini di M1 dia boleh naik dan dia boleh tembus gitu terus. Sebab apa? Sebab di M1 dia tak strong macam di monthly. That's why aku suruh korang tengok di monthly. Okay, bila korang dah marking di monthly macam ni, korang dah tahu dah yang bila dia masuk dekat dalam zone monthly ni, dia akan pergi ke atas. So maksudnya direction sekarang, bila dia masuk dekat dalam EG buy ni, direction akan jadi buy lah. So kita aim kat sini nak buy, betul tak? Kita nak buy kat sini. So kenapa korang pergi buy kat sini? Kenapa korang pergi buy kat sini? Sini. Kenapa? Tunggu je dalam ni. Tunggu je dekat dalam ni. Sebab apa? Sebab yang consistent trader, dia punya sabar 90%. Sebab dia tahu confirm price tu akan masuk dekat dalam ni. Confirm, dan dia akan naik. Okay, faham kan? So ini untuk direction. Okay, ni direction buy. Sebab apa direction buy? Sebab kita jumpa satu EG buy, engulfing buy kat sini. So automatic kotak ni dah bagi tahu bila once price dah masuk dekat dalam ni, dia boleh naik. So ada orang kata, okay, kita masuk dalam ni, boleh tak dia jatuh macam ni, tembus terus? Boleh tembus. Aku tak kata tak boleh. Boleh tembus sebab market tak akan ikut kita. Kita yang kena ikut market. Okay, market tak boleh dengar cakap kita. Kita tak boleh dengar cakap market. Market akan bergerak
bila sampai ke engulf by ni. Macam ni. Okay, bila kita dah tahu kat sini kita nak buy, kita tunggu je lah kat sini, buy. Kita tunggu dekat engulf by ni untuk kita punya direction, main direction kita buy. Main direction kita dekat mana ni? Dekat monthly. Okay, so monthly kata buy. Okay, so kita kena precise lah. Okay, kita kena precise pergi ke lower time frame, step by step. Jangan terus lompat. Kita dah makin di monthly, jangan kau pergi terus GH1. Memang takkan nampak lah benda tu. Step by step. Kalau korang nak precise sampai M1 sekalipun, korang mesti step by step. Lompat step by step, barulah ke M1. Nampak dia dah susun dah kat sini, step by step. So daripada monthly tadi kita pergi ke weekly. Okay, bila sampai dekat weekly, kita ada jumpa satu lagi engulfing dekat dalam zone monthly. Yang biru ni zone monthly. So dekat sini kita jumpa apa? Kita jumpa satu engulfing di weekly. Okay, mana engulfingnya? Engulfingnya adalah yang berwarna hijau tu. Okay, okay, mana engulfingnya? Ini adalah engulfing. Ini adalah engulfing. Walaupun color dia sama, ini adalah engulfing. Okay, siapa yang tahu ini adalah, kita panggil dia sebagai dominant engulfing. Ini dominant engulfing. Dominant engulfing ataupun engulfing sama color. Okay. Okay, syarat untuk dia menjadi dominant engulfing ataupun engulfing sama color, mestilah price tu melebihi body ini. Faham tak? Bila dia lebih body yang ini, korang fokus yang ni saja. Okay, bila shadow ni lebih body ni, automatic dia boleh menjadi dominant engulfing. So maksudnya apa kat sini? Maksudnya di dalam time frame monthly, terdapatnya zone di weekly. So dekat monthly dia dah kata buy, dekat weekly dah cakap dah buy juga. Sebab apa? Sebab ini adalah EG buy. So maksudnya bila dekat weekly adalah engulfing buy, automatically kita akan cari buy juga . Okay, dekat monthly cakap buy, dekat weekly cakap buy. So korang nak ikut sell juga ke? Ikutlah dua ni. Dia dah cakap buy, so buy je lah, cari lah. Okay, so dekat weekly kita jumpa satu zone yang kecil. Kenapa kita tak boleh marking yang kat luar-luar ni? Kenapa kita tak marking yang di sini? Kenapa kita tak marking di sini? Kenapa kita tak marking di sini? Kenapa? Sebab ini sudah berada di luar daripada zone. Kita just fokuskan, kita just cari yang di dalam zone sahaja. Ini cara untuk marking. Kita just cari di dalam zone sahaja. Okay, contohlah, aku bagi contoh satu. Korang pernah tengok tak ada orang bagi hadiah menggunakan kotak besar? Dalam kotak besar tu ada kotak kecil. Dalam kotak kecil tu ada lagi kotak kecilnya. Macam ni.
Nampak tak? So, maksudnya kat sini, di dalam engulfing monthly terdapat engulfing weekly. Di dalam engulfing weekly terdapatnya engulfing daily. Di dalam engulfing daily terdapatnya engulfing H4 sampailah M1. So kat sini aku nak terangkan, untuk dia menjadi zone tu adalah valid, next zone-nya mestilah berada di dalam zone yang pertama. Ini adalah zone pertama kita. Ini adalah zone yang kedua. So kita nak cari zone ketiga, kita mestilah cari di dalam ini sahaja. Yang mana berada di luar zone ini, kita tak payah tengok dah. Kita just fokus di dalam kotak tu saja. Okay. Dan kita pergi di daily. Okay. Apa korang nampak kalau jadi macam ni? Korang nampak apa kalau jadi macam ni? So, korang kena precise lah. Cari di dalam sini, di dalam sini korang cari di time frame H4. Kalau tak ada lagi, kalau zone H4 ni terlalu besar, korang cari lagi H1. Kalau H1 ni besar lagi, carilah sampai di M30 and M15. Aku hanya pakai sampai di M15 sahaja. M5, M1 aku jarang pakai. Sebab apa? Sebab bila korang buka di M5 ataupun M1, terlalu banyak noise ataupun terlalu banyak engulfing. Contoh macam ni lah. Ada satu. Nampak? So, satu lagi tips, korang just perlu tengok engulfing yang berada di hadapan sahaja. Cari yang di hadapan sahaja. Jangan korang pergi ambil yang di belakang-belakang ni. Cari yang di hadapan. Okay.